Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karim, la haula wala quwata illa billah. Anak-anak, ibu bapa, guru-guru yang memantau channel saya, sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran ini, marilah kita memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, kita sambung. Sebelum ni kita dah belajar tentang kebersihan diri, tentang pelajaran darjah 6 kalau ikut sukatan darjah kebersihan diri. Dan pada sesi kali ini kita belajar tentang taubat. Okey, taubat ni anak-anak sekalian ada satu amalan soleh yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana taubat ini adalah merupakan salah satu daripada cara-cara membersihkan diri. Okey, cara-cara membersihkan diri, menyucikan diri, menyucikan rohani. Salah satu daripada amalan untuk menyucikan rohani kita daripada kesalahan dan noda yang kita lakukan secara sedar maupun tidak sedar, secara tahu maupun tidak tahu, sengaja maupun tidak sengaja, yang kita lakukan pada setiap ketika, setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita ini. Baik, sekarang kita lihat, kita lihat apakah pengertian taubah itu. Pengertian taubah yang perlu kita selami, perlu kita hayati dalam diri kita. Bila kita faham apa itu taubah, maka kita buat apa-apa sahaja pun yang ada termasuk dalam arti kata taubah itu, sebenarnya kita ni adalah seorang yang sedang melaksanakan amalan taubah. Dalam bahasanya ialah kita penyesalan. Kalau kita di dalam hati kita sentiasa menyesal, rasa sedih, rasa bersalah, rasa ngata tak sepatutnya kita melakukan benda-benda yang salah dan silap itu, maka itu sebahagian dah masuk dalam arti kata seorang yang bertaubah. Amalan taubah ini boleh boleh berlaku sepanjang masa. Sepanjang masa. Jadi kalau ikut bahasa, penyesalan, kita menyesal, kita sedih, itu adalah sebahagian daripada amalan taubah dari segi bahasa. Kalau lagi istilah yang lebih menengkapi amalan taubah itu ialah menyesali. Menyesal. Perbuatan. Menyesali apa? Perbuatan. Apa-apa saja yang kita telah lakukan dengan anggota tubuh badan kita yang zahir, seperti mata, telinga, lidah, tangan, kaki. Kalau yang zahir. Kalau hati, apa-apa yang telah kita sangka, apa-apa yang kita dah buat dan kita rasa. Itu antara itu lebih lengkap lagi lah. Tapi untuk anak-anak sekarang, kita menyesali perbuatan. Perbuatan itu kita boleh kembangkan perbuatan zahir ataupun perbuatan batin. Okey. Dosa, perbuatan dosa. Perbuatan apa? Sesal apa? Sesal perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang kita tahu dosa lah. Dosa tangan, apa dia? Dosa tangan kita mukul, pegang, curi. Dosa mulut apa? Mulut ni kita berkata tidak benar, kita mengumpat. Benda yang sebenar, tapi kita mengatakan, membukakan kesalahan orang lain kepada orang lain, supaya orang lain tu, orang yang kita cakap tu dihina, dikeji. Tu mengumpat lah tu. Tu dosa. Mata melihat benda-benda yang haram, telinga mendengar benda-benda yang haram, mulut bercakap apa dan sebagainya lah tadi. Okey, dosa-dosa yang dilakukan. Dan apabila begitu, kita ada perasaan tak boleh, nak kembali semula ke jalan yang benar. Itu yang penting, kembali semula ke jalan benar. Perbuatan kita tak nak lagi buat benda yang jahat,
mulut kita lagi tak nak lagi cakap benda-benda yang jahat. Hati kita tak nak lagi niat yang jahat. Tak nak membanggakan diri, nak riak dan sebagainya. Semua ini adalah merupakan amalan-amalan, kerja-kerja taubah yang mesti kita laksanakan dalam kehidupan kita. Apa dia punya ni? Mari anak-anak kita hafal. Istilah menyesali perbuatan. Menyesali perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan dosa. Dosa tu apa? Dosa yang kita telah lakukan. Selepas itu kena buat apa? Dan kembali semula ke jalan yang benar. Menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan dan kembali semula ke jalan yang benar. Sempurnalah pengertian taubat. Kalau ditanya mana-mana peperiksaan, itulah jawapan yang lengkapnya, skema yang tepatnya. Okey anak-anak sekalian, di samping kita dah mengetahui pengertiannya, marilah kita menyemak semula syarat-syarat yang menjadikan kita seorang pentaubah. Seorang pentaubah. Berarti kita ni semuanya kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Okay? Setiap anak Adam, setiap kita ni berdosa. Ustaz berdosa, dan sebaik-baik dosa itu ialah bertaubat. Anak-anak sekalian, marilah kita tengok syarat taubat. Pertamanya, apa sahaja perkara-perkara dosa yang kita lakukan, kita berhentilah daripada melakukan dosa itu. Dosa dengan mulut, dengan mata, berhenti. Ya Allah, ni satu benda yang sangat mencabar. Kalau dengan mulut kita mengumpat orang, mengeji orang, maka perbuatan mengumpat mengeji itu kita kena betul-betul betul-betul seal, bukan setakat seal dekat mulut ni saja, kena seal dekat hati kita. Kita kena mujahadah bersungguh-sungguh supaya kita tak melakukan dosa itu lagi. Bila teringat ni dosa, tak nak buat lagi, tak nak cakap lagi, tak nak. Biarlah orang kata apa pun, kita tak nak buat lagi. Kenapa? Kita hanya takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah memerhati kita, Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Dan kita yakin bahawasanya Allah sangat berkuasa. Jadi ketika itu kita berhenti melakukan maksiat ini dengan apa cara sekalipun, dalam keadaan susah payah bagaimana sekalipun, maka kita berhenti melakukan maksiat. Pertama, syarat dia. Yang keduanya, selepas itu tadi kita ada mesti ada perasaan menyesal di atas dosa yang dilakukan. Menyesal. Bila menyesal itu kita nak buat balik, kita akan rasa tak boleh lah. Menyesal itu lebih berat daripada kita nak melaksanakan perasaan marah kita, perasaan dengki kita, perasaan dendam kita. Tu semua perkara-perkara mazmumah tu. Benda-benda yang jahat tu. Jangan buat. Itu syaitan sangat suka tu. Nafsu kita yang tak terdidik tu sangat suka tu. Jadi maka kita didik. Jaga. Nafsu kita ni seperti binatang buas, seperti kambing dalam kandang. Bila lepas je, dia akan pecah. Dia akan kerja. Seolah begitu. Jadi anak-anak jaga. Sama-sama ustaz pun jaga. Ya Allah, minta tolong pada Allah. Kita minta tolong. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Minta tolong pada Allah. Baik. Seterusnya ialah berazam tidak mengulangi semula dosa itu. Azam sungguh-sungguh. Itulah kata bila kita bertaubat, azam sungguh-sungguh. Kita tak nak buat lagi, tak nak ulang lagi dosa kita. Tangan kita kalau memukul orang, tak nak lagi pukul orang. Lidah kita kalau mengatakan orang, kita tak nak lagi mengatakan orang. Susah kan nak jaga lidah kan? Ya Allah, kita kena pelihara betul, kena kawal sungguh. Kenapa kita kena fikir kita nak mati? Kita pasti akan mati. Kita pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid sebelah kiri kanan kita ini. Jadi kita yakin begitu, kita tak nak dicatat perbuatan dosa dan dikekalkan dosa tu. Kadang-kadang kita tak mampu. Mungkin bila kita bertaubat, kita tak tahu taubat kita cukup syarat kita tidak. Sehingga akan kita diampunkan oleh Allah. Tambah-tambah lagi kalau dosa kita dengan makhluk, maka kita kena minta ampun dengan makhluk. Berazam tidak mengulanginya lagi, dan memperbaiki amalan soleh balik. Memperbaiki amalan soleh itu dengan Allah. Kalau dengan makhluk, kita kena pulangkan balik. Kita kena minta maaf kepada makhluk itu. Kalau dulu kita kata, wahai si Ahmad,
aku dulu mengumpatkan kau begini. Aku dulu aku kata hidung kau rongak. Gigi kau rongak, bukan hidung. Gigi kau rongak. Kata kat orang, semua kau orang pakai, menyebabkan rakan-rakan lain kita ketawakan kau. Hari ni aku menyesal lah, aku mohon ampun, minta maaf kat kau. Aku telah kata kau rongak. Kalau hari ni kau nak kata apa, kau nak buat apa kat aku, buatlah. Aku dah serah diri padamu untuk mohon ampun kesalahan dan kesilapanku. Sehingga kan begitu. Sebab itulah jangan sekali-kali ambil pensil kawal-kawal walaupun secoet sekecil. Jangan ambil wang kawan-kawan walaupun 10 sen. Sekarang 10 sen tak ada harga kan? Tak ada harga sangat. Jangan sekali-kali. Kerana bila kita dah ambil harta orang, maka dengan bukan sebenar, yang menyebabkan kita kena minta maaf balik pada dia. Susah. Ini perkara yang sangat susah. Jadi anak-anak sekalian, marilah kita ulangi dia punya syarat taubah ini supaya kita ingat. Pertama, berhenti. Stop lampu merah daripada melakukan maksiat. Stop melakukan maksiat. Kedua, menyesal. Ya Allah, salahlah. Ya Allah, silaplah. Wahai sahabat aku minta maaflah padamu. Aku dah silap begini. Mengaku kepada orang yang kita melakukan dosa. Kepada Allah kita menyesal daripada melakukan dosa. Menyesal tinggal solat, ya Allah, menyesal tinggal solat. Menyesal buka aurat, dedah aurat. Menyesal melakukan benda-benda dosa yang lain-lain. Tak nak, takut saya nak sebut dosa-dosa ni, supaya kita kata nak dosa ni sebenarnya sehingga nak sebut pun kita takut. Sebab kita bimbang. Kita harap Allah pelihara kita daripada melakukan dosa. Doa selalu tu anak-anak sekalian. Dan sebab tu kita berazam untuk tidak mengulangi lagi. Azam sungguh-sungguh. Tapi kalau dah terkena balik, taubat lagi, ulang lagi. Berarti Allah tahu kita dah lemah. Tapi janganlah kita menganggapkan kita lemah, kita ulang hari ini taubat, esok buat lagi. Jangan. Kita kena usaha sungguh-sungguh buat sehingga kan kita lepas daripada perbuatan dosa itu. Itu barulah kita ini menjadi seorang yang berjaya. Kalau kita dalam hidup kita peperiksaan pun begitu, sehingga kan kita dapat dapat SPM seri A, SRP PMR seri A, di punya ijazah kita nak ada 4 flag penuh. Seronoknya kalau kita berjaya. Betul, kita kerja pula dapat naik pangkat, seronoknya. Ini semua mujahadah yang perlu dilakukan untuk menjadi berjaya. Begitu juga dalam soal ibadah. Begitu juga dalam soal taubat. Taubat ini suatu amalan yang sangat besar. Kerana nanti kalau kita mati, diterima taubat kita, maka balasan dia ialah syurga balasan dia. Jadi amalan taubat sangat penting. Amalan taubat adalah amalan yang utama dalam kehidupan kita sebagai seorang insan yang sangat lemah. Saya ingat seorang insan yang banyak melakukan dosa. Selepas itu kita maaf tidak mengulangi dia dan memperbaiki amalan soleh. Buatlah buat solat. Solat yang wajib memang kena buat. Tambahlah solat sunat. Tambahkan zikir-zikir. Allah zikir. Istighfar satu hari 100 kali. Lepas tu tambah lagi. Jadi 100 jadi 200 kali. Jadi 300. Jadi 1000. Lepas tu berselawat pada Nabi. Mula-mula 100 kali. Lepas tu naik 200. Lepas pun naik 1000. Tambah kebaikan. Tambah kebaikan. Lepas tu tasbih pada Allah. Subhanallah. Mula 100 kali. Lepas tu naik 1000, naik 100. Begitu. Amalkan. Bila ada masa je, kita gunakan masa kita untuk melakukan amalan soleh. Baik. Baru bagus. Kehidupan, kegembiraan, nikmat di dunia ni kita buat saja, lakukan. Sebab dunia ini jambatan untuk akhirat, anak-anak. Kita kena lakukan semua apa yang ada. Kita nanti kalau kita dah berjaya, kita nak pakai kereta besar, pakailah. Kita nak beli rumah cantik, belilah. Kita nak pakai pakaian cantik, pakailah. Tapi kita sentiasa jaga amal soleh kita dan sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tak tahu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Anak-anak sekalian, sekarang kenapa taubat itu sangat penting? Kita hikmah dia ialah pertama,
dengan sebab kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting sangat kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan sesiapa yang kita kasihi, yang kita cintai, kita perlu mendekatkan diri. Kita kasihi, Allah amat mengasihi kita, lebih besar daripada ibu bapa kasih dan sayang kita. Jadi kita berusaha untuk mendapat kasih Allah, mendapat sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa-apa yang kita buat, kita pegang mouse, kita kata bismillah. Kita letak mouse, kita bismillah. Kita buka komputer, kita bismillah. Kita nak mula kerja, bismillah. Kita nak makan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita akui dalam kehidupan kita. Kita bina, kita garap, kita alirkan ke seluruh anggota dalam aliran darah kita ini perasaan bismillahirrahmanirrahim, perasaan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana supaya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Keduanya hikmah menenangkan hati dan jiwa. Kalau kita dah berada, kita dah serah, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kita dengan Allah diampunkan. Dosa-dosa kita dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kita minta ampun. Kita tenang. Kita tenang. Seolah-olahnya bila-bila masa kita mati pun kita tak kisah. Sebab apa? Kita dah berada dalam keadaan seorang hamba yang sepatutnya, yang kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang kan? Orang yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fardiyah. Kembalilah kepada Allah dan keadaan Allah redha. Allah redha, kita redha. Wadkhuli jannati. Jadi hamba aku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hamba aku, lepas tu masuklah syurga. Bahagia kan? Mana lagi kita dapat dekat dunia ni, kalau kita dapat rumah besar, dapat pangkat besar, dapat kereta besar, dapat banyak duit, semua itu tidak menyenangkan kita. Semua itu menyusahkan hidup kita. Banyak sangat kerja-kerja yang kena buat, siang malam kena buat kerja. Tidak senang. Dengan pangkat, kedudukan, harta kita tidak senang, menyusahkan kita sebenarnya. Tapi bila dekat syurga, semua itu menenangkan kita. Innal ladina amanu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladina amanu wa amilus solihat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman dan beramal soleh, la khaufun, tak takut dan tidak duka cita. Sono anak-anak. Jadi kena binakan betul supaya kita menjadi ahli syurga di dunia ini lagi. Jaga betul-betul, pandu diri kita, pandu diri kita dengan amalan taubah kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Okey anak-anak sekalian, lepas tu menghalang tipu daya syaitan. Dapat menghalang tipu daya syaitan, dapat menghalang tipu daya syaitan. Syaitan memang sentiasa berusaha sungguh-sungguh untuk menyeret kita untuk masuk neraka bersama-sama dengan dia. Jadi bila kita taubat, kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan pelihara kita daripada syaitan. Anak-anak sekalian, ini kebaikan. Keburukannya pula, Allah. Harap-harap kita tidaklah terjatuh di dalam orang-orang yang meninggalkan amalan taubah. Sebab keburukannya antaranya, banyaklah keburukannya, dapat merosakkan iman. Kalau rosak iman kita, apa lagi kita nak tak? Kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah. Iman percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab. Dipersoalkan, telah rosak, ditebuk-tebuk, dirobek-robekkan. Jadi tak sempurna. Bila tak sempurna iman, mana kita nak kata nak dirikan iman dalam diri kita? Jadi bahaya. Pertama, bahaya, merosakkan iman. Kedua, dipandang hina oleh masyarakat. Ya Allah, kalau kita kekalkan dosa dan maksiat dengan maksiat, kalau kita tak solat pun orang pandang hina. Kalau orang tak tahu kita tak solat pun, nanti Allah akan campakkan perasaan tidak suka pada kita, kerana kita ni telah mendapat kebencian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah benci, maka semua makhluk akan benci kita. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau Allah bagi kita makhluk kita sayang tapi dalam keadaan istidraj,
juga hati-hati. Tujuan nanti Allah akan rejam kita, campak sedalam-dalamnya dalam neraka. Ya Allah, mohonlah jadi jaga betul-betul, takut kan. Sebab itu di tiap-tiap hari Jumaat, orang-orang Islam lelaki diingatkan oleh khatib di khutbah, ittaqullah, ittaqullah. Ittaqullah, takut kamu olehmu. Inilah kena takut pada Allah, supaya dan akhir sekali tidak diseksa oleh akhirat. Itu banyaklah, ini benda-benda pokok-pokok. Yang lain banyak sangat faedah-faedah kebaikan atau keburukan-keburukan orang yang meninggalkan amalan taubah. Okey, anak-anak sekalian, cukup dulu sampai setakat ini. Mungkin amalan taubah ni sebenarnya kalau nak hurai terlalu besar, terlalu banyak, maka anak-anak tambahlah nanti. Yang penting kita pegang pokok ini, kita pegang amalan ini dan kita laksanakan pada setiap hari. Sebab itulah kita disyariatkan supaya setiap kali beristighfar lepas solat. Nabi SAW yang maksum itu sendiri pun beristighfar sehari semalam 70 kali, ada kata 100 kali. Jadi apatah kita tambah-tambah lagi lah, kena banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anak sekalian, cukup sampai setakat ini. Kita sambung lagi lain masa dan lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.